Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mampan memimpin. Terima kasih kepada warga FB yang sudi berkunjung di laman Facebook Yayasan Pahang dan tidak lupa juga kepada Yayasan Pahang yang telah menyediakan platform untuk saya sendiri dan bersama ahli panel kita untuk mendiskusi satu tajuk iaitu hala tuju debat di kalangan mahasiswa kini relevan atau tidak. Jadinya mungkin di luar sana dah tertanya-tanya kan, siapa ahli panel kita? Mungkin walaupun dalam poster dah ada tapi mungkin ada perubahan sikit ke, kita tak tahu kan. Jadinya mungkin kepada warga-warga FB yang sebelum ni dah ada tengok pengunjung FB, kita tadi ada beberapa masalah teknikal sikit. Tapi tak apa, kita akan start semula. Sebab biasalah petang-petang ni kan, mungkin gangguan-gangguan tapi tidak menghalang kita nak mendiskusi cerita kita pada hari ini. Jadinya kenapa kita buat diskusi pada petang ni? Sebab sebelum ini kerajaan negeri Pahang kita telah digemparkan oleh satu berita iaitu pasukan guru-guru debat kita telah memenangi satu pertandingan, iaitu pertandingan debat guru-guru di kebangsaan itu sendiri. Jadinya itulah yang kita bawa antara ahli-ahli panel kita ni ialah salah seorang daripada tim tersebut, daripada 5 orang 5 orang tim tersebut. Tapi tak apa, sebab hari ni ikutkan 2 orang ahli panel kita, tapi disebabkan mungkin ada masalah terdapat dielakkan, mungkin kalau dipermudahkan mungkin ahli panel kita seorang lagi tu akan join kita pada kejap lagi, kita tak tahu. Jadinya itulah, tanpa membuang masa lagi, kita ingin menunjukkan untuk menayangkan lagi kita punya ahli panel kita yang seorang ni yang cakap bagi saya cukup saya idolakan lah. Latar belakangnya merupakan seorang pendidikan kan, seorang cikgu, dan beliau dalam berpersatuan ni memang saya suka amat, merupakan alumni saya. Jadinya insyaAllah saya terus memperkenalkan ahli panel kita ni, iaitu Tuan Nasrul Hisham bin Abdul Hamid. Ya Tuan? Lebih dikenali sebagai Cikgu Nasrul. Cikgu Nasrul, okey. Kalau dapat sikit lagi, Cikgu Atan. Cikgu Atan. Okey, Cikgu Atan. Mungkin siapa-siapa yang tak kenal Cikgu Nasrul ni, dia bukan orang persatuan Cikgu kan? juga tak sejauh. Okey Cikgu. Saya ingin kenalkan sikit Cikgu boleh? Cikgu ni merupakan Ketua Unit Pengajian Am Matrikulasi di Kolej Matrikulasi Pahang, betul Cikgu? Betul. Jadinya mungkin saya nak cerita lebih. Saya tak berapa nak arif Cikgu. Mungkin saya nak minta Cikgu, boleh Cikgu kenalkan diri serba sedikit. Dah berapa lama jadi Cikgu kan? Mungkin macam mana boleh terkecimpung benda ni, boleh Cikgu kan? Boleh. InsyaAllah Cikgu. Syed, terima kasih kepada moderator kita Tuan Syed yang kacak Syed Gayu ni. Merupakan anak muda pelapis negara. Jadi seperti yang Cik Syed cakapkan tadi, saya berusaha, nama saya Nasrul Hisham bin Abdul Hamid. Nasrul Hisham bin Abdul Hamid merupakan seorang pendidik, petanda pengajar di Kolej Matrikulasi Pahang. Itu ada juga kaitan ni, saya datang buang ini ada pesanan daripada timbalan pengarah saya. Dia kata jangan lupa tu Nasrul sebut tu, kalau nak masuk matrik daripada 15 Mac sampai 15 April lah, itu dah buka. Adik-adik yang nak mohon matrikulasi dah boleh mohon lah di website Kolej Matrikulasi. Dah buka Cikgu Dah buka sampai di sana. Okey, panjang lebar juga tadi mengenalkan tentang saya lah. Saya ni agak baru lagi mengajar, dah 16 tahun ke-16 dah. Tahun ke-16 Cikgu. Mungkin kalau saya di sekolah tu saya sempat jadi cikgu tu. Mungkin dari segi orang kata pengalaman, dari segi persatuan tu, alhamdulillah saya mendapat guru-guru yang baik. Terima kasih juga pada Yayasan Pahang. Yayasan Pahang sebenarnya yang daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah sampailah ke pendidikan diploma, dia banyak membantu dari segi pinjaman beasiswa dan sebagainya. Saya sangat terhutang budi sebenarnya dengan Yayasan Pahang. Jadi dalam kesibukan masa ni, apabila mampan Yayasan Pahang itu sendiri memanggil saya rasa sangat, orang kata to be honest, sangat rasa dihargai. Itu yang saya datang hari ni. Manakala berkaitan dengan kemenangan pasukan debat guru Pahang di tingkat kebangsaan baru-baru ni, saya rasa tak manis kalau tak menyebut orang di sebalik kejayaan tu engineer, sebalik kejayaan tu arkitek ni siapa. Kalau memasak tu siapa exact chef ni, Tuan yang kita punya ahli panel lah, Tuan Sarati Syawal.
dan tim dia lah. Maksudnya daripada masuklah beberapa orang lagi, contoh Cikgu Bahaki kan, Cikgu Muzamil, Cikgu Hamdan, cikgu yang sangat berbakat dengan anak muda yang patut kita ketengahkan. Dalam perbahasan ini merupakan satu orang kata sinar baru. Kalau tak hebat tak jadi juara Tak kan. hebat tak jadi juara ke. Cuma saya ni dalam ingredient tu tadi, kalau Cik Saruti dan Cik Samzul tu sebagai di sini exact chef ya, dalam menu yang dia buat tu, saya ni mungkinlah orang kata mungkin bunga lawang ataupun Ajinomoto je. Perencah penambah rasa. Tapi sebenarnya kemenangan ini memang kemenangan yang berhak dapat kepada diorang lah. Sebab bila saya dipanggil oleh Cik Saruci tu, saya rasa sangat terkesima kan. Sebab Cik Saruci ni kalau dia panggil tu, saya tak boleh kata tidak. Saya telah Elio je. Mana dia adalah sipu dalam perbahasan. Memang tak boleh buat apa je. Never say no. Never say no. Jadi apabila dia panggil tu, dalam masa yang sama saya rasa satu benda yang baik tu. Sebab di KPM ni bukan sahaja ada sekolah, kita ada IPG, kita ada college professional, kita ada college matrikulasi. Jadi saya rasa itu satu orang kata kesinambungan yang sangat baik lah. Di usia yang agak lanjut, saya dah bukan umur belia dah, umur belia pun habis daripada dulu. Saya ingat daripada zaman saya belajar tahun 1997 di ITM Kelantan, maknanya terlibat dalam mahasiswa sebagai memulai ekskul penerangan je. Dalam mahasiswa sendiri? Di Kelantan, di Kelantan tu sebagai ekskul penerangan, bukan tanpa poster kalau ada program. Di ITM Kelantan, Cawangan Macang tu, ramai mungkin kawan saya di ITM Macang tu lihat kan, mana dekat situlah saya mula promote tu perkataan-perkataan Pahang tu. Dekat iklan-iklan tu memperdoa apa dan sebagainya. Kemudian apabila berpindah ke Shah Alam tu, saya dipanggil oleh orang kampung saya kan. Kalau tak menyebut namanya juga, saya rasa macam tak menghargainya. Saudara Razak Ahmad pada waktu itu memanggil saya untuk menjadi wakil UiTM, wakil UiTM pada itu Mampai. Ingat pada tahun 2000 lah, mula memang saya ingat program di Sanggang Kemudian Rakyat di mana di Pelangai itu, itulah saya tiba di Mampai. Dan Razak Ahmad habis jadi presiden, Cik Wan Emre pula naik, Wan Emre dah, ini orang kelima. Ini Presiden Majlis Belia Negeri Pahang sekarang. Ini antara kawan saya lah. Asalnya Cik Wan pun ada lah kan? Cik Wan ada tadi. Dia sedikit tegur pasal teknikal. Jadi Cik Wan, terima kasih. Dia lah antara orang yang membawa saya, termasuk seorang lagi, Datuk Mustafa bin Haji Long, Datuk Mus, dia sipu saya. Seorang yang sangat mengenal diri, seorang yang sangat baik, memanggil saya untuk menjawab jawatan sosial JKM Negeri Pahang pada tahun 2019, sampailah yang terakhir apabila habis umur, bukan habis umur, habis usia Bukan. Habis umur belia. Habis umur belia lah. Tak belia tu. Sebab sekat dulu 40. Sekarang dah 30 Sekarang ni belum lagi 35 tu, masih lagi 40. Masih lagi 40. Masih lagi 40. Belum lagi tu. Habis umur belia. Dan sekarang ni salah di komunikasi dan buat jugalah sedikit orang kata pandangan-pandangan dalam Facebook dan sebagainya kan. Kita kan zaman Facebook tu, kalau dulu nak menulis tu kena tulis di surat khabar, kena mencetak semua. Sekarang ni zaman digital. Tulis je jadi set up terus. Sekarang Facebook dah tak main Twitter dengan IG itu kena kuasai. Itu kena kuasai. Apanya lebar dah saya. Betul. Okey. Assalamualaikum. Jadi kita dah tahu kan, kita dah kenal dulu pasal cikgu kan. Kita dah tahu mungkin apa, orang mungkin nampak kasi ada baca tadi. Cikgu ni nampak muda lah. Cikgu ni nampak muda tapi umur dah cakap dah tu kan. Agak isteri saya tak baca. Okey cikgu. Kita pun dah tahu pasal cikgu ni kan. Tapi kita boleh nak tanya sikit pasal debat ni juga. Kita nak tanya. Jadi apa yang saya tahu cikgu, pertandingan debat dah 13 tahun tak diadakan. Peringkat guru lah. Peringkat guru peringkat guru ni dah 13 tahun. Jadi 13 tahun ni pun dah lama. Sebelum-sebelum ni pun negeri Pahang mungkin tak ada yang tak pernah merangkul kejuaraan tu kan? Saya rasa tak ada. Boleh kita sekarang zaman Google. Tapi rasanya tak ada. Tak ada lagi inilah kali orang kata julung-julung kali. Julung-julung kali. Tapi itulah cikgu. Sebab saya ada baca sebelum ni. Saya tengok apa latihan insentif untuk kumpulan untuk pasukan tim debat ni hanya dilakukan selama seminggu je kan? Kan? Hanya dilakukan selama seminggu. Mungkin kalau ada ahli panel kita yang satu Tuan Saruci mungkin dia boleh ni kan. Tapi saya baca-baca tengok hanya seminggu saja latihan insentif dilakukan. Jadinya mungkin itulah nak tanya cikgu kan. Macam mana cikgu sebagai cakap apa? Orang kelima lah. Salah seorang tu lah. Salah seorang tim. Macam mana cikgu training? Macam mana apa selama seminggu saja apa yang diterapkan
Kan? Mungkin cikgu boleh terangkan. Ya, berbahas ni kita nampak 3 orang yang ada di atas tu. Itu sangat penting. Dengan suaranya, dengan perwatakan, dengan idea, dengan faktanya dan sebagainya. Dan dia yang akan menyampaikan. Tapi sebenarnya bila kita duduk dengan dia sebenarnya as a team macam bola juga. Walaupun keeper terror, tapi kalau defender tak menguasai, tak ada fizikal yang kuat, mungkin boleh bolos kan. Tapi dari segi bahas ni tadi, dia orang kata dari sudut stamina dia ialah dari segi yang 3 orang di atas tu, di samping support team. Support team yang menyokong di belakang tu, rupanya dia bukan setakat orang kata dia dapat tajuk dan dia terus bahas Google, tidak. Dia ada bank data. Dia ada bank data di sini. Dia ada team di sini. Support team setakat support team yang ada di situ. Rakan-rakan yang bersama juga membantu dia ni dalam berbahas ni dari Tok Guru dia. Kebanyakannya yang saya tengok yang berbahas baru ni mana daripada FPGM, daripada UPSI. Dia saling mengenali antara satu sama lain. Dia dah kenal-kenal dah. Dia memang dah kenal lah. Dia memang orang kata orang well known lah dalam bidang ni. Cuma dah sebab dah lama mungkin tak beraksi tu, mungkin dia pemanas balik lah. Tapi saya rasa berbahas ni mampu. Saya rasa bahas tadi sebenarnya kita tak kupas tajuk sebenarnya. Hala tuju. Kita tak ni lagi Ya, penting. Jawapannya relevan atau tidak? Saya jawab di sini relevan. Relevan cikgu Sebab memang relevan. Kena pandai berbahas. Tengok perbahasan. Tahu macam mana cara berbahas. Okay. Macam mana cakap tone. Cakap tone. Macam mana kita nak bagi tarik perhatian. Betul. Kan? Benda gini perlu. Sebabnya bagi saya, bila awak berbahas ni, awak akan datang dengan package. Awak boleh berhadapan dengan audiens, awak mampu menjadi ramah. Yang penting sekali bila jadi pembahas ni, awak kena fakta. Contohnya yang baru-baru ni, dasar pendidikan negara. Semua berkaitan dengan PIKDS, berkaitan dengan masuk instructional, berkaitan dengan guru. Saya rasa kalau kita tak ada ruang bahas, mungkin kita tak baca. Boleh tanya guru yang ada, mungkin kita tak baca. Tapi dengan ada perbahasan ni, kita boleh membentuk satu ikon. Kita boleh menjadikan dia itu sebagai penyampai dasar-dasar negara secara tidak langsung. Hari ni kalau tengok dalam dalam rakaman pertandingan air tu hampir 23 ribu orang. Rasa-rasa siapa nak dengar orang berbahas? Tak ada. Tapi hari ni bila kita adakan semula, kami akan tengok dalam masa yang sama sambil menonton perbahasan yang mungkin orang nak tahu siapa menang, siapa kalah, macam mana dia membalas hujah, memberi hujah dan sebagainya. Akhirnya apa yang saya nampak ialah dasar-dasar negara itu, dasar pendidikan itu maknanya dapat kepada guru-guru yang ada. Hari ini yang kita nak jaga ni selampang dua mata. Sebenarnya kemenjadian mungkin guru itu sendiri, malah dari dasar negara itu cukup sampai dan orang-orang ibu bapa. Sebab yang baru ni, tajuk yang baru ni sangat bagus dibahaskan. Maksudnya tentang PIKBS ni, tentang apa peranan swasta, apa peranan komuniti. Dan memang dibincangkan memang betul. Saya tengok memang betul. Maknanya pendidikan sekolah itu bukan sahaja hak guru. Pendidikan itu bukan sahaja hak kerajaan, tapi hak milik kita semua. Kalau budak konten sekolah, siapa yang nak pergi tak berani. Tapi kalau komuniti yang ada, PRT yang ada, rela yang ada di kita, insya-Allah maknanya segala permasalahan berkaitan dengan pendidikan ini bukan sahaja tanggungjawab kerajaan itu sendiri. Malah dia akan menjadi tanggungjawab komuniti, tanggungjawab pihak swasta. Hari ini bila kita nak buka sekolah, kita tengok hari bila nak buat sekolah apa yang kita perlu. Kita nak sanitize. Sanitize memerlukan bahan-bahan chemical dan sebagainya, memerlukan orang yang untuk pakai yang PPE itu. Siapa nak menyediakan ini? Kita hanya bagi pada kerajaan. Kalau kita boleh orang kata bekerjasama dengan syarikat swasta, komuniti yang ada, alhamdulillah, insya-Allah. Oleh pendidikan ni hak milik kita semua. Ini mungkin gerakan masa yang perlu kita lihat dalam dunia pendidikan kita pada hari ini. Mungkin setelah 63 tahun lebih kita merdeka, tapi nampaknya pendidikan itu masih dalam orang kata dalam bentuk yang belum lagi orang sedar bahawa hak milik kita semua, tanggungjawab kita semua. Tak boleh nak bebankan kepada kerajaan saja. Kita tanggungjawab kita untuk apa dan sangat relevan, bukan setakat isu-isu semasa dasar negara, malah membentuk mandiri atau orang kata perkembangan diri itu sendiri. InsyaAllah selalunya kalau dia boleh berbahas, dia boleh berforum, dia boleh berpidato, dia boleh berceramah, dia boleh jadi pengacara majlis. Inilah yang kita nak. Kalau boleh mahasiswa kita. Bukan sahaja mahasiswa adalah pemain pembangunan masyarakat setempat. Menjadi katalis ataupun menjadi penggeraknya. Yang memang saya rasa kan bahas ni boleh membentuk diri
sasiah, akhlak dan juga orang kata intelektual mahasiswa itu sendiri Mahasiswa itu. sebelum masuk dalam pekerjaan dan sebagainya lah. Tapi betul, saya sangat menyokong lah apa yang cikgu sampaikan tadi, sebab bukan apa cikgu. Sebab kita ni nak jadi pemimpin. Sebab kita ni mahasiswa ni adalah pelapis generasi akan datang. Jadinya misal kata kalau kita mahasiswa ni kita tak start dengan macam mana kita nak bercakap, tahu bercakap, macam mana kita nak berdebat, kita nak macam cakap apa PR, public relation tu kan. Jadi macam mana kita nak jadi seorang pemimpin yang akan datang juga kan. Jadi betul lah cikgu, saya sangat sokong bahawasanya dalam tajuk ni kita patutnya jadikan relevan. Dia bukannya kita patut, Memang relevan. Memang relevan. Bila beban ni kena tetap. Kena tetap, memang relevan. Suku percaya, separuh percaya, agak percaya tak boleh. Kalau percaya. Percaya. Yakin dan percaya. Patutlah boleh menang cikgu. Itu dia orang. Saya ni tadi ingat saya adalah rempah-rempah saja. Tapi cikgu walaupun rempah-rempah tapi yelah orang cakap backup belakang tu kan. Saya kata kalau motor tu tak ada cikgu tak ada tongkat tu jatuh. Tongkat pun boleh lah sebagai analogi dari dalam betul. Memang bagus lah. Saya memang pujilah kan. Apa ni Hamdan, apa ni Muzamil. Memang dia orang seorang yang saya rasa dia orang memang patut menang. Orang patutnya mampan ambil peluang ni, jumpa dengan insan-insan yang hebat dan baik ni, panggil dia orang datang. Mungkin satu hari nanti boleh membantu. Mungkin orang nak buat perbahasan ke, debat di parlimen ke apa ni. Dia orang ni sangat berpengalaman dan dia orang willing sebab cintaan dia terhadap bahas ni seperti kegilaan orang terhadap ikan beta. Kawan-kawan saya ramai tu yang minat ikan kari. Orang kampung saya dulu panggil ikan kari, dia ikan beta. Saya pun pelik. Apa sebenarnya yang dia minat sangat? Macam orang saya duduk Kelantan tu orang minat belalang kengek. Tahu belalang kengek? So tadi saya dia menilai bunyi belalang. Saya macam akan belalang. Bunyi belalang pun ada pertandingan. Burung dan sebagainya. Tapi kecintaan orang bahas ni, saya dapat tengok memang menjadi bagi saya satu yang maniak. Satu kegilaan. Memang dia, kalau awak tengok macam mana dia kumpul band data tu dengan orang-orang di sekeliling tu, support team tu, sanggup ada dua orang yang kawan-kawan ni sanggup datang. Kan daripada Kuantan, datang bersama. Datang ni dia datang lah memang nak bantu team gitu. Memang maksudnya memberi input, menegur dan sebagainya. Dan dia orang ni memang satu hati lah. Teamwork is very important lah. Baru teamwork sangat penting dan apatah lagi bila disupport oleh pengurusan yang sangat baik. Kalau pengurusan yang menjaga makan, minum, tidur dan sebagainya. Saya pujilah Encik Sarusi dengan Encik Samzul daripada JPN. Memang dia orang menjaga. Saya sekali kata dia orang memang layak menang. Daripada support team, daripada pengurusan, daripada diri sendiri dia orang yang humble. Itu antara kalau nak tanya mungkin rahsia kemenangan. Resepi dia. Kalau nak lagi tahu kena tanya Tuan Badan lah. Ini apa yang saya analyse, saya lihat lah. Dari segi saya ingat dalam kejadian mampan ni perlu ada. Betul juga. Perlu ada. Itu yang kita nak tanya cikgu lagi ni. Kita nak tanya alang-alang kan. Kita dah menjemput seorang alumni mampan ikutkan 004 ya? 4 dalam bahasa Cina siang dia tahu lah apa ni 004 kalau 1154 hari-hari tak mati. Saya tak nak, saya bukannya takut mati, saya belum sedia nak mati. Itu ayat kat agensi. Aduh, ini cerita tu dah. Alang-alang kita dah jemput kita punya alumni ni. Ikutkan zaman saya, sekarang ni saya merupakan mahasiswa apa? Yang dipertul. Saya yang dipertul juga. Yang dipertul. Saya yang dipertul. Jadinya cikgu zaman kita ni cakap agak jauh. Saya 2021. Mungkin saya baby boomer, awak generasi Z. Saya bukan kalau Z tu mungkin XYZ, Z bawah kan. Negatif. Jadinya alang-alang kita dah jemput alumni kita lah. Tapi kalau baby boomer tadi bukan saya, silap. Mungkin Cik Saruki tadi yang salah. Daripada Patah Antengnya. Okey. Saya mungkin generasi X lah kot. Muda sikit. Yalah. Saya tak dengar lah. Kisah je tak balik cikgu. Saya akan belajar lah dengan Cik Cik. InsyaAllah. Dah alang-alang kita dah jemput. Nak tanya cikgu lah. Sebab kita punya zaman jauh. Kita punya gap ni jauh. Sekarang ni orang cakap masa-masa ni lebih ke arah moden. Semua di hujung jari. Dulu zaman cikgu mungkin handset Nokia apa 3210. 3210 yang sama air raya yang first ada. 3210 tu orang cakap kalau baling tu boleh mencol je kan. Katel apa lagi. Motorola dulu. Jadi masuk museum lah. Masuk museum kan. Jadi cikgu tu lah. Kita nak tahulah mungkin cikgu punya perjalanan panjang mampan dulu macam mana dengan bezanya sekarang. Macam mana hala tuju dulu. Apa yang mampan dulu inginkan. Sebab mungkin
sebab kita boleh berkait sikit dengan debat kalau lah, sebab mungkin cikgu ni debat ni bukan saya dua boleh berlatih. Bukan. So nak tanya cikgu mungkin dalam mampan dulu pun masa cikgu kat IKM mungkin dah ada. Mungkin dah praktis dalam mampan kan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit pada kami. Saya terlibat dalam mampan secara orang kata bukanlah sepenuh masa kita zaman kita belajar ni, tapi kita mengisi ruang. Kadang-kadang kita tengok orang pandai main bola. Pandai main bola kawan saya. Acong nama dia, Farouk Anhar Muhammad Taam tu main bola sampai main MPBG sama dengan Dollah Salih. Sempat dia masuk free. Masuk free. Ada orang pandai main gitar kawan saya. Rizal panggil Apeng. Budak-budak underground ni pandai main gitar kan. Dan sebagainya, pandai tulis lagu dan sebagainya. Jadi saya ni pandainya apa? Tak tahu. Alhamdulillah pada waktu tu saya co-curriculum sendiri di IUITM tu, Asabena nama dia, pakai baju putih seluar hitam. Kawan saya yang terlibat sama pun ada tengok pada hari ni. Jadi di situ dia di situ bermulanya pengucapan awam ni, memberi kita macam mana untuk bercakap di halayak, memberi keyakinan, body gesture, tonasi suara, gaya, untuk macam mana nak meyakinkan orang. Kita tak boleh checking daripada depan orang. Kalau kita checking orang pun tak nak tengok. Orang pun tak yakin dia budak ni. Alih-alih lagi. Kita kena macam mana kita nak makan mata orang. Kan? Macam basic of communication. Macam mana cara berkomunikasi kita kena tahu. Jenis komunikasi kita kena tahu. Apa input, apa nak sampaikan. Orang ni dia boleh dengar kita saya. Dalam masa 10 minit. Yang betul-betul lah dia buat fokus lah kan. Contoh kalau yang jenis bukannya visualize tu cakap cakap dia ada yang jenis visual punya orang dia nak tengok gambar. Macam hari ni kan. Bukan tadi 3 minit pertama dah malah dah tukar lain tengok YouTube dia kan. Jadi dari sudut mampan ni itu antara jelas saya mencari apa yang ada dalam diri saya, dan alhamdulillah apabila saya sampai ke Shah Alam tu di ITM Shah Alam, saudara Razak Ahmad menyebut nama memanggil saya untuk jadi wakil UiTM. Pada waktu itu dari sudut figure saya bukan figure pemimpin. Saya bukan figure pemimpin. Cuma adalah latihan-latihan tu. Mungkin daripada exco penerangan tadi lah. Tapi alhamdulillah bila dibawa tu saya berjaya lah melaksanakan assignment. Yang kena ingat mampan ni penuh dengan assignment. Betul. Kalau dapat fulfill the requirement of assessment yang saya faham sendiri, yang maknanya awak telah berjaya. Alhamdulillah saya hingga hari ni hubungan saya dengan yang faham daripada duduk di depan sekali, duduk di tengah-tengah, di atas sekali, alhamdulillah. Sebab kita saya rasa mampan ni adalah tempat kita melatih menjadi pemimpin. Bukan setakat pemimpin untuk politik, mungkin untuk pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat, ataupun kita memimpin diri kita sendiri pun dah cukup bagus, alhamdulillah. Jadi berbicara tentang generation gap itu, memang saya tak nafikan apa yang keperluan saudara Syed pada masa sekarang dengan keperluan saya pada masa itu mungkin berbeza. Mencari buku masih guna katalog di library Tun Razak. Saya ingat di UiTM hari ni semua boleh Google Scholar pun ada. Hari ni orang cukup pakar dalam bidang-bidang ini kan. Kalau dulu nak mencari orang kata sumber rujukan itu terpaksa buka selai-selai buku, terpaksa photostat. Orang ini boleh copy and paste. Kan? Jadi untuk mendapat maklumat ini mungkin masa itu, zaman itu agak berbeza. Tetapi sampai ini adalah wadah perjuangan. Yang kita nak pertahankan selama 20 tahun. Jati diri kita sebagai orang Pahang. Macam mana nanti awak nak balik untuk menyumbang kepada kerajaan negeri Pahang, menyumbang kepada rakyat Pahang. Kena ada. Itu yang benda yang tak berubah. Jati diri itu tadi. Macam mana boleh menyokong daripada pasukan Pahang pada Seri Pahang. Kan? Seri Pahang sekarang. Saya tengok macam mana Elephant Army tu. Macam yang boleh menaikkan semangat. Bukan bersemangat kenegerian. Bukan je untuk kita menjadi orang kata resis kenegerian. Tidak. Maksudnya cintakan tanah air. Macam kita orang Malaysia boleh cintakan Malaysia. Betul. Proud dan bangga. Kan? Macam mana kita orang menyanyikan lagu negara tu kita boleh berdiri. Kan? Seperti mana rakyat Thailand dan sebagainya. Kan? Itu perlu diasuh. Itu perlu ditanamkan dalam minda mahasiswa. Bukan setakat untuk keperluan orang kata kepentingan. Untuk ambil mampan untuk kepentingan politik. Aku nak jadi YB, aku nak jadi menteri. Tidak. Ataupun masuk mahasiswa ni untuk kemenjadian diri kita saja. Tidak. Kita untuk masyarakat. Macam mana mampan boleh bersama dengan masyarakat. Macam nak melestarikan. Senang kata hashtag dia macam mana nak merakyatkan mampan. Mahasiswa Pahang ni di kalangan rakyat Pahang. Macam mana nak mengasai kehadiran ini. Saya ingat kepada Datuk Syariah Hasan. Dia ada nasihat saya, ada WhatsApp. Saya minta izin tadi boleh guna kita. Jangan menjadi melukut di tepi gantang. Bila awak berada di satu tempat, kan, sekurang-kurangnya kalau awak tidak boleh menyumbang, jangan menyusahkan. At least awak jadikan awak itu, bila awak duduk di satu tempat itu, maknanya boleh
boleh memberi sesuatu manfaat. Hmm. Kan manusia ni boleh memberi manfaat. Betul. Mungkin dari segi hubungan mampan kita boleh membantu. Mungkin kalau saya di mitigasi juga ada pelajar yang mungkin orang kata agak susah, kita ada jalinan dengan Yayasan Pahang, kita ada jalinan dengan kerajaan negeri. Kan mungkin kita tak kaya, tak mampu nak memberi dengan duit poket kita sendiri. Tapi kita ada hubungan, kita boleh jadi whistleblower. Dia saya cakap masa saya jadi SPGBMS. Kita tak boleh menyelesaikan semua masalah semua orang. Kita tak mampu, tapi kita boleh jadi peniup whistle. Wait, tiup kan, ni ada orang lemas. Ni ada orang susah. Ni masuk surat khabar. Bukannya, tapi jelas dalam Islam kita kata kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tak, tapi dalam keadaan konteks pada hari. Buat kita orang kata dia dapat kerja. Bukan masalah ikhlas tak ikhlas ni tadi. Kita tengok YB, YB ni apalah si update bagi. Bukan. Kalau tak, dia sebut salah sekarang. Alang-alang baik tunjuk supaya dengan niat. Supaya bila orang lain lihat kita berkhidmat tu, harapannya orang lain pun nak berkhidmat macam kita dulu. Itu sebenarnya. Kita sebagai peneraju. Betul. InsyaAllah. Catalyst, dia mesti jadi leader. Dia mesti memimpin. Mahasiswa mampan kena. Wajib. Relevan kena berbahas. Relevan. Jadinya kita, macam saya sendiri, macam saya rasa panas. Rasa bersemangat dah ni. Jangan panas. Rasa bersemangat dah ni kan. Mungkin kalau diberi masa, mungkin kalau Puan Zarina kata 2 jam kita buat kan. 2 jam kita buat ini sebab saya ada semangat ni. Jadinya mungkin untuk warga Facebook kalau ada misal kata nak tanya soalan, boleh tanya dalam ni. InsyaAllah di hujung ataupun ni kita akan tengok balik, kita akan refresh dan kita akan jawab lah. Kan? Sebab kat sini saya tengok cikgu. Assalamualaikum, saya Hadi. Assalamualaikum. Oh, handsome-nya cikgu. Handsome saya Hadi. Kirim salam dekat Cikgu Atan. Macam-macam cikgu. InsyaAllah. Terima kasih. Jadinya cikgu, mungkin lah kita teruskan juga sebab kita pun dah rasa, saya rasa berkobar-kobar ni kan nak jadi sebagai orang cakap peneraju. Saya dah berjaya dah ni. Saya dah berjaya. Berjaya cikgu. Mungkin kerja saya. Mungkin kat saya. Tapi mungkin kita nak sedarkan mahasiswa-mahasiswa kat luar sana tu kan. Jadi cikgu, apa yang ayat cikgu tadi saya puan cakap kita ni kena ada jati diri. Ya, betul. Supaya orang cakap apa? Misal kata perumpamaan ni cikgu. Bila kita kita toreh tangan kita ni, darah ni keluar dari kepala. Kan? Jati diri maksud kita nak faham ni kan. Ini tu yang kita nak kena terapkan dalam mahasiswa nak faham ni. Bukan kita kena, kita wajib. Kita wajib terapkan supaya dia kalau ayat dalam bahasa tu bukannya mengangkat, saya menjunjung. Menjunjung aspirasi. Betul. Itulah yang saya belajar dengan dia orang juga lah kan. Dia hebat betul ni, bayaki semua tu lah. Kalau itulah warga Facebook nak tahu kan. Jadinya kalau kita nak jadi macam Cikgu Nasr, kita kena berdebat lah kan. Mahasiswa dia kena jangan jadi macam saya besi-besi je. Dia kena up lagi. Tapi betul lah, kita nak jadi seorang cakap apa, PR, kita kena mula daripada bawah. Kita kena belajar debat, kita kena belajar macam mana kita nak berkomunikasi, nak jadi apa, orang cakap kita nak jadi duduk kat depan, kita nak jadi orang yang bercakap kan. Begini saya, belajar semua orang belajar, perfect semua perfect. Apa value added yang you ada, apa nilai tambah pada diri you? Betul. Hari ni orang cerita ramai. Kalau you dapat tentu hati orang dengan public PR yang baik, dengan akhlak yang baik, tak ada isu. Betul. Allah yang penting Allah sayang. Allah isteri sayang. Lepas tu orang sayang lah. Itulah Ustaz Iblis cakap Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah nilai tu senang. Betul. Cikgu, kita boleh teruskan dengan soalan ini ingat tu apa habisan dah? Ada soalan lagi sebenarnya. Kita ada soalan lagi. Kan. Sebelum cikgu kita tengoklah sekarang mahasiswa sekarang ni kita tengok lebih ke arah sebab sekarang ni kelas online. Semuanya secara virtual saja. PDPR. Mungkin di matrikulasi sama cikgu Sama. Semua hybrid. Kita guna hybrid. Boleh. Jadi itulah kita sebab tengok mahasiswa sekarang ni dia lebih main handset. Main handset, main telefon, buka media sosial, TikTok, Twitter. Tapi benda-benda yang berilmiah, kalau dia buat dibaca benda berilmiah, alhamdulillah lah. Tapi sekarang ni tengok lebih kepada dia nak buat TikTok, benda-benda yang dalam misalnya lara lah kan, benda yang tak berfaedah. Jadinya itulah mungkin soalan saya. Macam mana kita nak didik mahasiswa nak Pahang ni, sebab kita nak lahirkan ni, macam ibaratnya kita nak lahirkan seorang Syed Saddiq di negeri Pahang. Macam saya ni Syed Amirul. Saya tak boleh lah. Maksudnya lahir Syed Saddiq itu untuk menjadi pembahas yang baik. Bukan, betul. Bukan dari segi politik lah. Saya kena jelas. Betul lah. Kita nak jadikan seorang Syed Saddiq yang pandai debat. Yang mahir berdebat. Bukan yang politik itu nak ajar kan. Tapi kita nak lahirkan mahasiswa nak Pahang ni seorang Syed Saddiq yang pandai debat. Tapi kita tengok mahasiswa sekarang ni dia macam
benda ni apa debat ni? Bukan boleh tolong apa akan datang pun kan. Jadinya mungkin saya nak tanya cikgu. Macam mana kita nak terapkan budaya berdebat ni ataupun budaya bercakap ni di dalam kalangan mahasiswa sekarang? Mahasiswa nak apa? Terutamanya mahasiswa nak apa lah kan. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sikit. Soalan saya ni agak payah juga nak jawab. Agak skeptikal Azad. tapi saya ginilah dalam pengurusan manajemen kita. Saya masih ingat lagi waktu belajar manajemen PLODC, planning, leadership, directing, controlling, organizing. Itu kena ada kan. Kita nak membentuk banyak baca buku. Betul. Macam saya sekarang buku urusan saya kurang baca kan. Saya banyak baca buku lain lah. Kawan-kawan Facebook pun mungkin tahu saya banyak baca buku apa. Cuma benda tu kena ada yang ilmu. Ilmu tu macam kita nak terapkan. Kita dah ada terapkan tu latihan. Betul. Training kena ada. Bila training kena ada betul lapangan nak berdebat. Di mana nak berbahas. Jadi kalau boleh ya, mana tahu mampu kan buat apa ni piala bahas terbuka yang maklumat dah faham sama dengan kerjasama Yayasan faham dan juga mungkin jabatan dan sebagainya. Dengan hadiah yang 10,000 tempat pertama. Dapat 5,000 je. Yang ni 10,000. Mungkin lebih memancing. Yalah, reward ni penting sebab kena ingat performance and appraiser kan. Waktu nak menilai orang ni kita kena ada bagi imbuhan pada dia. Kalau macam kami bekerja ni dapat APC, dapat penyerahan daripada bos. Yang penting tu benda ni memang terbukti memang dalam buku teoretikal ni memang ada. Jadi perbanyakkan yang utamanya untuk melahirkan orang kata bahas faham ni, kita kena bermula sangat daripada sekolah. Sebab kita ramai hari ni. Bila saya bersama dengan pasukan debat ini sebenarnya ramai memang antara ni pendebat sewaktu di universiti daripada sekolah lagi. Masuk saya ingat cikgu MB kita bekas Presiden Mampan dan majlis Majlis Belia, Presiden Majlis Negeri Pahang. Lalu dah tua. Nak sebut Ini bila marah. Secara kolektif. Mungkin Yayasan Pahang Mampan sendiri Yayasan Pahang jabatan pendidikan negeri. Maksudnya ini benda ke arah kebaikan. Mungkin kita boleh buat di peringkat sekolah ataupun di peringkat asasi ataupun di peringkat universiti. Dalam masa yang sama saya rasa ini satu kaderisasi ataupun orang kata kita nak bina satu jalinan supaya kita tidak akan ketandusan pemimpin. Mampan itu sendiri. Mana kita dah jaga daripada sekolah lagi. Ini Yayasan Pahang pun ada beasiswa sekolah menengah. Betul. Ambil anak-anak ini daripada sekolah-sekolah ini, jaga mereka, didik mereka. Train di bawah. Tapi kalau mereka saja tidak boleh menjadi satu suntikan. Kita ada cikgu-cikgu yang memang mungkin dah tenggelam lama, tak berbahas, tak berdebat. Ada ramai. Cari. Jadi berikan latihan. Kalau ada yang muda-muda nak belajar, training dia. Yang lama-lama datang belajar. Sebab saya cakap tadi, orang berbahas ni memang ada satu kegilaan. Dia memang suka benda tu. Kan? Jadi dia akan datang. Mampu. Ni cikgu, saya ada nampak tadi satu soalan daripada pendengar. Daripada kita punya warga FB. Warga FB. Kita punya pengunjung warga FB kita. Jadinya ada beberapa banyak soalan dia bagi ni. Dia kata, salam, saya ada soalan macam mana nak jadi ahli mampan ya. Yang tu mungkin kita boleh selitkan je lagi. Kita boleh selitkan je lagi kan. Tapi cuma saya lebih terpandang yang ni. Cikgu, macam mana debat dalam pandangan Islam? Pula bagaimana ya? Itu yang kita nak tanya tu sebab saya lebih terpandang dengan soalan ni. Saudari Amira Fatihah ni, mungkin dia ni dia seorang pendebat ni kan. Macam mana dia tu? Saya bukan sekolah Arab ataupun daripada kolej Islam mana-mana. Macam saya boleh jawab tu. Tapi ada satu kitab ada khilaf macam mana berbeza pandangan, berbeza pendapat. Itu benda yang ke arah kebaikan. Tapi dari segi hukum saya tak berani ulah lah. Tapi selagi benda tu tak melanggar syarak, tak orang kata melebihi sempadan yang batas kita sebagai orang yang beragama Islam, saya rasa tidak jadi masalah. Ada khilaf berbeza pandang tu ada. Saya rasa benda tu orang kata bukan menjadi halangan utama lah. Mungkin saudari yang bertanya boleh dapat detail lagi je lah. Kan macam saya kata zaman orang kata zaman Google. Boleh Google. Banyak video-video ya. InsyaAllah itu je saya mampu jawab. Okey, insyaAllah. Tapi kalau saya ambil syariah ke, saya ambil tu mungkin saya akan jawab lagi lah. Okey, tadi saya nak balik pada
macam mana nak jadi ahli Nak mampan. jadi ahli mampan ni. Macam mana nak daftar ahli mampan. Tu ada yang tanya ni. Salam, macam mana nak jual ahli mampan ya? Semua pelajar di universiti layak ke? Untuk pengetahuan warga FB kita, semua layak. Selagi mahasiswa tu layak. Dan ni boleh nampak link di bawah. Link di bawah kita punya ada description tu kan. Di bawah video kita tu, boleh. Kalau siapa nak mendaftar sebagai ahli anak pahang, boleh klik kat situ. Ini semua layak. Selagi mahasiswa anak pahang, di mana-mana APT, semua layak cikgu. Semua layak. Saya juga akan apa ni war-warkan dan minta anak-anak murid saya ni sebenarnya daripada matrik dia akan masuk universiti. Betul. Sampai ada 2,000 lebih lebih kurang di matrikulasi kat itu Pahang saja. Betul. Tempat-tempat lain ada lagi. Tapi kebetulan mungkin di Pahang tu ramai juga anak-anak Pahang. Why not? Jaga dia orang sekarang ni yang tadi saya kata tadi kaderisasi. Sekolah jaga matrik, jaga datang maknanya berikan support, berikan apa ni idea kan. Mungkin cikgu sebab sekarang ni macam saya ni, perancangan mampan ni. Perancangan mampan akan datang ni, kami ni nak pergi ke jelajah semua IPT. Jelajah semua IPT untuk mempromosikan mampan. Jadi mungkin cikgu sendiri merupakan pensyarah di Kolej Matrikulasi. Saya pensyarah mengajar je ya, bukan membuat data. Mungkin kita ada orang cakap apa, kita ada cikgu kat sana. Mungkin kita boleh pergi ke sana untuk mempromosikan mampan itu sendiri. Produknya ada. Produknya ada, betul. Produk yang 20 tahun lepas. Betul. Ini produk. Ini produk dia kan. Bagan boleh jual lah. Demo kena bagi. Kata-kata demo kena bagi. Macam kalau saya ni cikgu, mungkin kita tahu lagi saya ni apa akan datang. Amin insya-Allah. Tapi cuma kita dah nampak dah. Kita punya orang cakap produk kita kan. Boleh lah, boleh. Boleh dipasarkan. Boleh dipasarkan. Itulah. Sebab Amal ni yang cakap ni kata tahniah cikgu, tahniah pasukan guru-guru negeri Pahang. Itu memang pasukan. Kan? Kita boleh sikit saluti tu memang kita wajib kena buat hati. Saya ulang balik Zamil, Hamdan dan siapa-siapa tim yang lain. Ilyas, siapa-siapa Azwan dan sebagainya, orang belakang. Dan masuk juga saya punya pengurus Syukri. Syuk, aku sebut nama kau tu. Dah sebut dah tu nama. Tuan Syuk, sebut dah. Itulah. Sebab kat sini syarat ni apa, saudara Tuan Syamzul Ahmad. Dia tulis dah siap ni dah, listkan dah. Apa pengurus apa? Pengurus Encik Saruci. Perlu pengurus Encik Syamzul. Jurulatih Cikgu Syukri SMK Purut. Daripada Purut, betul. Peserta kita apa? Cikgu Baihaki, SMK Metodis, Raub. 5 kali pendapat terbaik. Siapa kata anak Pahang kita tak boleh jadi ni? Mahasiswa anak Pahang kita. Sepanjang perlawanan tu, 5 perlawanan dia memang terbaik. Ada scorer lah, top scorer lah. Dia sepanjang pertandingan tu, 5 kali tu dia saya roommate dengan dia. Tu dapat aura dia tu sikit hari ni cakap. Okey, kita boleh mungkin lepas ni kita boleh panggil. Kita panggil Cik Saruci sekali datang. Boleh, insya-Allah. Kita cuba. Lepas ni insya-Allah kita akan cuba kita awalkan sikit kita dapat elakkan masalah-masalah akan datang insya-Allah. Yang kedua ni Cikgu Hamdan, Cikgu Muzamil, Cikgu Nasrul Hisham mesti ada. Muzamil daripada Pekan, Hamdan Seri Bentung. Menyeluruh tu. Mana ada belaka di Pahang Barat, Pahang Timur. Betul. Ada belaka. Tapi cikgu, kita dah nampak orang depan team. Tapi kita tak lupa juga kita punya bakat tabi. Orang cakap juru teknikal kita. Ada tulis ni. Ada tulis. Pembantu teknikal atau jurulatih Tuan Haji Ruhisham. Tuan Haji Ruhisham. Daripada SK Muazzam Jaya. Betul. Ini banyak saya tu tadi. Tak apa. Encik Ilyas. JPN. Betul, JPN. Encik Azwan, Jabatan Perangkaan. Ya, perangkaan pun datang. Betul, Cikgu Hairul MSN Kuantan. Betul. Kita macam cikgu cakap tadi, kita sebenarnya ada ramai coach-coach. Ramai. Tapi orang mahasiswa sekarang ni dia tak nak gunakan peluang yang ada tu. Sedar kan? Itulah kita nak tajuk kita hari ni, kita kena wajib relevan kan? Kan? Dan kena sedarkan. Sedarkan mereka. Okey. Alang-alang cikgu. Kita dah cakap pasal tajuk ni kan. Sebenarnya cikgu, kita di Mampas ni pun kita sebenarnya dah merangka satu program sebenarnya. Kita panggil E-Debate Mampan, E-Debat Parlimen Mampan. E-Debat Parlimen Mampan. Jadinya itulah yang bila tadi tu insya-Allah sebab sekarang ni kita tengah dalam proses apa? Proses penyediaan dan proses bagi kelengkapan program semua kan. Itu yang alang kalau nak tanya tu kan. Mungkin cikgu boleh jadi kita punya juri kan. Mungkin boleh bagi pandangan. Saya kalau jadi juri penonton awam boleh. Juri penonton awam Tapi kalau nak jadi juri yang betul-betul ni saya rasa Cik Saruci and tim Cik Samzul tadi tu Bahaki, Muzamil, kenapa kita tak ke depan. Betul. Ini antara dah memang terbukti. Juara. Orang cakap apa? Juara bawah. Juara bawah. Orang Kuantan juara bawah. Tapi itulah.
kita insyaAllah mungkin dalam program tu nanti, program e-debat parlimen tu, kita sebenarnya menjemput semua mahasiswa IPT seluruh Malaysia untuk bertanding dalam e-debat parlimen ni. Sebab ni dekat Malaysia sekarang ni, bukan Malaysia lah, dekat Pahang sendiri pun. Tapi parlimen tak ada bersidang. Kita secara online je kot. Secara visual kan. Kita buat secara video. Tapi sebab kat Pahang sekarang ni, orang cakap dah lama tak ada dah ni. Dah lama tak ada. Orang cakap dah lama kita tak, orang cakap apa, bergaduh lah. Orang cakap bertukar-tukar. Bertingkah cakap. Kan? Bertingkah cakap dalam dewan tu kan. Jadi itulah. Mahasiswa anak Pahang ni kita cuba buat balik. Kita buat balik supaya mahasiswa kita ni nampak, okey, sebenarnya penting debat. Best pula masuk debat. Best pula join macam ni kan. Dan best prize tu Best prize tu insyaAllah. Mungkin pegawai yang sampah mungkin kita boleh ni pegawai yang sampah mungkin boleh ni kita apa memudahkan cara. InsyaAllah. Kita kan cikgu yang cakap ada sambil menjelam kita minum air. Sambil jangan sampai lemak. Okey. Cikgu ada soalan lagi ni. Ada lagi. Allah. Ada soalan lagi ni. Memang kita punya warga FB kita ni betul-betul bagi ni. FB tanya. Dia asalnya hari ni yang saya paling hangat ni. Walaupun duduk buat aircon ni saya sangat cikgu. Jadi tu lah. Siti Nur Akilah. NYDP 2 saya. NYDP 1 saya. Siti Nur Akilah. Jadi dia tanya, adakah mampan relevan untuk merajukan pimpinan mahasiswa pada hari ini? Relevan korang apa ni? Korang lah. Sebenarnya begini, relevan tak relevan ni atas pemikiran individu. Atas pemikiran pasukan, atas pemikiran tim, atas pemikiran organisasi. Tetapi hasil kita boleh lihat pada relevan tak relevan untuk tahun yang lepas mampan. Hari ni tengok orang mampan berada di mana? Betul. Adakah mampan ini kalau dikatakan tak relevan kalau dia gagal? Mampan bagi saya tak gagal. Kalau gagal, dia sabar. Dan di skor program. Betul. Kalau dia gagal, dia tak gagal. Bagi saya relevan. Kalau tak ada mampan, tak ada rumah ni mampan. Mana platform ni? Kan? Habis macam anak yang tak ada rumah. Kan? Jadi gelandang kan? Kita. Betul. Kan? Mampan sikit bagikan rumah. Kita jaga rumah kita. Jadi nak mengisi rumah tu, siapa kita lah. Kan? Relevan tak relevan tu kita sendiri. Tepuk dah ada tanya Iman. Iman tanya selera. Selera ni tak kena ada selera. Sekarang tak ada selera. Tanya Iman. Dia ikut mood juga kan. Kadang-kadang bila dan tahu hujung-hujung tak ada selera lah. Jawapan dia relevan. Relevan juga. Akilah. Siti Nur Akilah binti Ismail. Relevan. Wah, saya Nota. Relevan nota. Siti Nur Akilah itulah jawapannya. Itu jawapannya. Itulah jawapan Siti Nur Akilah, itulah jawapannya. Relevan. Okey. Ni cikgu. Ada baca ni Tuan Haji Azman. Dia kata Cikgu Hatan ni sok mau gaduh dengan debat dengan dia. Saya rasa kalau dengan saya jangan berdebat, taki semua. Tapi masih lagi dalam adabul ikhtilaf tadi. Adabul ikhtilaf lah. Kita meraihkan pandangan, perbezaan pandangan itu perlu ada demi kebaikan. Bukan nak menjatuhkan, bukan nak menjatuhkan orang kita nak berdebat untuk keadilan. Betul. Ada satu matlamat yang kata yang kita sudah memberi kesan pada apa yang kita nak debat. Betul. Tu mungkin warga-warga FB kalau ada soalan-soalan lagi ataupun ada komen-komen, sila komen. Komen, like dan share. Jangan lupa sebab saya di sini pun dah panas. Mungkin kalau anda di luar sana yang mengunjung tu mungkin terasa nak bertanya ataupun kan ajak jiran-jiran kawan-kawan tengok sekali live ni insya-Allah. Go. Dia sementara menunggu orang cakap kita punya pengunjung warga FB ni nak ni kan. Kita tanya soalan lain ni kan. Boleh kan? Sebab tadi kita dah sebut pasal politik go. Kita dah sebut pasal politik. Sebab kita dah sebut pasal Syed Saddiq tadi. Kan? Kita tapi tak nak fokus pasal dia lah. Kan? Tapi kita nak tengok mahasiswa kita ni. Kan? Sebab mentaliti wasa cikgu, Aman cakap. Masuk debat je. Masuk satuan je, mesti lepas tu ke politik. Kan? Masuk debat, masuk satuan, mesti lepas tu ke politik. Jadi macam mana kita nak ubah mentaliti orang tu? Sebab kadang-kadang ibu bapa ni bila cakap pasal debat, okey, fikir politik. Terus tak nak bagi anak dia masuk debat. Kan? Jadi macam mana kita nak ubah mentaliti dia orang ni? Kita tak perlu ubah mentaliti orang. Orang tak boleh di program. Otak orang ni tak sama pandangan pendapat dia. Pemikiran dia tak sama dengan kita. Cuma kita boleh memberi penjelasan. Sedar. Saya suka ayat sedar. Sebab mungkin saya orang GPMS dulu. Jadi sedar, maju mundur, miskin kaya. Ini mulianya bangsa itu terletak di tangan kami. Sedar. Sedar kan? Kita orang sedar. Orang GPMS. Kita nak menyedarkan orang. Kita sedar bahawa si politik. Kita faham. Antara politik bernegara, ini kan ni, dah pernah dengar. Politik bernegara dengan politik siasah.
politik siasat itu berbaju. Apa bajunya? Mungkin hijau, biru, kuning, merah dan sebagainya. Ya, itu adalah politik siasat. Tapi kalau segi politik bernegara, kita kena ingat negara kita ini negara demokrasi berparlimen. Dan nak tak nak, kan suka tak suka, kita kena berada dalam sistem. Ini our sistem. Sistem kita ialah demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Kita kena akur dengan perkara tersebut. Kita kena tahu, kita kena ambil tahu. Saya takut dari sudut statistik, tuan boleh google lah tuan-tuan. Dari sudut kalau nak mengundi kena daftar. Dah 21 dah? Dah daftar belum? Dah daftar dah. Maknanya YDP kena daftar. Dah daftar dah. Dah daftar. Kan? Saya tak suka politik, tak suka orang jahat ni, harap ni apa ni. Dah daftar mengundi. Dah. Malu lah weh. Saya cabarlah mahasiswa yang ada sana pergi Google tengok. Orang kata sekarang maklumat ujung jari. Tengok. Lihat. Statistik siapa yang paling banyak daftar sebagai undi. Ini kalau tak suka orang tak suka jangan. Itu adalah hak kita. Satu undi sangat berharga. Ini yang saya selalu cakap pada dalam saya mengajar pengajian macam kita cakap sistem takbiran negara, struktur dan sebagainya. Macam mana sebuah kerajaan itu dibentuk. Kita kena akur bahawasanya politik bernegara ini perlu dirakyatkan. Betul. Kepada semua orang. Perlembagaan itu sendiri perlu dirakyatkan. Bukan sahaja pada mahasiswa, pada penjawat awam bahawasanya hari ini macam orang pening tengok. Saya tak nak ulas banyak bab politik ni kan. Jadi saya ulas politik bernegara. Memang wajib tahu. Memang kena tahu. Sebab kalau nak duduk dalam sistem ini. Alah kalau kita Brunei Darussalam absolute totally monarki kan. Itu buat milik raja. Saya tak mungkin tak suka politik. Betul. Masyarakat maju pada hari ini. Dalam keadaan kita nak mewujudkan bangsa Malaysia, dalam kita duduk sekarang ni kita nak merakyatkan perlembagaan, kita nak orang faham apa rukun negara, macam mana kita nak hidup. Bukan setakat hari ni 2020 dah settle, mungkin 2050 akan tahun akan datang, mungkin bukan kita, tapi untuk anak-anak kita. Jadi benda ini perlu dijelaskan. Politik berbaju, berwarna ini kena faham bahawa ada lagi satu politik bernegara. Semua kena faham, semua kena maklum. Tidak tak wujudnya sistem. Betul. Tak ada sistem siapa kita. Tak ada kerakyatan, tak ada apa, tak ada duit, tak ada kerajaan dan sebagainya. Tak boleh. Kena sedarkan politik itu perlu. Sebab kita mengamalkan demokrasi berparlimen, raja berparlimen. Sejak saya dengan Cikgu Nasrul tadi. Dah soalan juga ada kat 5-6 soalan tadi. Banyak dah. Banyak dah soalan tadi. Dah tekak. Tapi 5-6 soalan tu, tapi kenapa rasa kejap sangat tu? Rasa kejap je. Kenapa lama dah? Mungkin saya hari ni semangat sebab ada cibu saya juga dekat belakang tengah tengok lihat tu kan. Saya nak buktikan sesuatu pada dia sebenarnya. Bahawa saya nak dia berguna. Tapi itulah, pada warga-warga FB mungkin boleh jemput ataupun boleh ajak lagi kawan-kawan kita. Kan? Kita boleh jemput lagi kawan-kawan kita sebab kita masa tak panjang ni. Kita orang cakap, saya rasa macam rasa kecap sangat. Boleh panggil lagi. Mungkin tapi itulah kalau cikgu dapat lebih meluangkan masa sebab untuk pengetahuan semua. Cikgu Nasrul ni dia antara orang yang sibuk ni. Jadi antara orang yang sibuk. Jadi nak jemput Cikgu Nasrul ni dia kena buat appointment dulu. Tapi sibuk mengurus keluarga. Tapi Cikgu Nasrul ni cakap tadi bila sebut pasal Mampan, saya datang. Bila sebut pasal Yayasan Pahang, saya datang. Cikgu datang. Sebab banyak biasa dan budi baik Yayasan Pahang dan Mampan kepada saya sehingga saya boleh duduk dekat tempat yang saya ada. Banyak sangat saya memang terhutang budi dengan pegawai-pegawai Yayasan Pahang, Puan Zarina, Datuk Syariah even tu dengan pengurusi polis memang banyak memberi sumbangan dari sudut membolehkan saya belajar hingga saya dapat jawatan saya sekarang. Saya duduk saya jadi tenaga pengajar. Banyak sangat yang saya mampan yang saya boleh bercakap dengan saya dulu tak pandai pun cakap dengan orang ni. Masuk juga pada Datuk Mahmud yang banyak orang kata memberi bantuan dan juga pertolongan dari sudut pendidikan hari ini. Itulah antara kenangan manis yang orang kata kalau terhutang budi bawa mati. Saya buktikan pada datang. Itulah, terima kasih Cikgu Nasrul sebab sebenarnya untuk pengetahuan warga FB semua, kita sebenarnya ramai sebab daripada tahun 1999. Betul? Tapi sebenarnya kita tak munculkan ada orang lagi je. Ada. Tapi misal kata bila kita munculkan ada orang semua, mungkin insya-Allah kita akan buat satu program. Kita pamerkan balik, kita datangkan balik semua alumni-alumni kita untuk satu program, kita dalam satu program kita himpun balik semua. InsyaAllah mungkin time tu semua akan nampak macam mana orang cakap produk-produk Mampan seterusnya.
Ramai tuan-tuan Hmm. Azrul Khairi sebut Presiden Mampan. Macam Kamil Hakimi di PPD Rompin ya. Azrul Khairi CEO apa ni? Bertiga. Ramai orang Mampan ni dah gila, kami tu dah 40 lebih. Betul. 40 lebih ni maknanya mungkin kalau dalam Kerjaya tu dah 16 tahun. InsyaAllah lah. Macam sebenarnya apa yang saya buat pada hari ini, mereka juga ada hasrat yang sama. Tapi insyaAllah kalau diberi peluang, diberi platform, saya rasa mereka akan sampai. InsyaAllah. Untuk tengok adik-adik kita meneruskan legasi InsyaAllah, perjuangan hari ini. Perjuangan hari ini mungkin dah lambat untuk kita. Tapi perjuangan kita hari ini untuk anak cucu kita pada masa depan. Betul, insyaAllah. Cikgu, sebab kita pun masa pun dah mencemburui kita. Ya, saya tengok tadi apa yang dekat belakang dah macam ni. Dah macam ni. Plan manager. Tutup juga elak tu. Tapi mungkin cikgu lah sebelum kita, bukan saya tak nak habiskan lagi, tapi yang belakang tu dah macam ni. Tak apa. Kita kena berhentikan lah. Ada sesi lain ni. Jadinya cikgu mungkin ada last word lah. Ada kata-kata akhir untuk mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa anak Pahang ni, kan, untuk dia aktif dalam perdebatan ataupun dalam aktif dalam persatuan ni. Kita nak panggil orang ni. Mungkin cikgu ada kata-kata akhir, mungkin orang cakap apa, memberi semangat. InsyaAllah saya bukannya orang yang pandai nak membakar semangat, tetapi yang penting tanya diri sendiri. Kita nawai itu penting kan. Yang penting niat tu kena ikhlas. Berjuang ni dalam mahasiswa ni untuk apa? Ya, berjuang dalam NGO untuk apa? Apa benefit yang kita dapat itu Allah akan tentukan. Yang kita tak tahu. Macam saya, alhamdulillah ada pemudahkan lah lorongan hidup ni. Mungkin dari sudut orang kata berkejaya dan sebagainya, sebab kita memang dah terdedah. Ada beza di antara kawan-kawan kita yang mungkin tak terlibat dengan NGO, dengan ni dia mungkin rasa susah nak mendapat pertolongan dan bantuan. Tapi bila kita dah ada networking ni, sebab hari ni awak tu siapa dia tak penting. Yang penting awak ada networking dengan siapa tu. Bukan yang mengambil kelebihan, tidak. Hari ni orang dah ramai. Jadi kena ada yang itu. Tapi dari segi tajuk pula saya cabarlah. Kita bahas nak dengar ni. Parlimen ni. Mampan perlu usulkan bahas orang kata peringkat IPT atau IPTS mungkin dengan kerjasama yang faham dan agensi dia. Dan buat juga bahas sekolah, sebab kita ada beasiswa sekolah mendengar apa dan sebagainya. Why not? Kita yang buat tu awal-awal dah. Tak pening bila tanya ni, mana nak cari pemimpin ni. Itu penting. Sebab pemimpin ni perlu kita didik, perlu kita hadirkan. Maksudnya kita dah groom diorang daripada awal lagi. Baru dia dapat. Dia kata sense, saya cakap tadi kan, sense of belonging. Not sense of belong to me. Kan? Maknanya kebersamaan kita tu kena ada lah. Dan dari sudut tajuk kita bahas ni tadi memang boleh membentuk individu. Bukan setakat dia boleh berbahas, dia boleh berpidato, dia boleh berforum. Malahkan dari sudut baik dia boleh menyampaikan rasa-rasa. Mungkin kalau ramai lagi mahasiswa yang boleh berbahas, mungkin dia boleh menyampaikan rasa-rasa kerjasama Pahang itu sendiri, apa yang telah Pahang buat dan sebagainya. Mungkin ada marketing, ada apa, konsultan dan sebagainya. Tetapi akhirnya nanti apa yang mereka buat itu akan memberi manfaat kepada organisasi, kepada Mampan itu sendiri dan seterusnya kepada mahasiswa anak Pahang keberadaan. Betul. Orang kena tahu. Itu part teras kami tu. Kita tunjuk. Betul cikgu. Bukan kita nak menunjuk. Tapi cikgu, sebelum tadi kita dah patutnya last word tadi kan. Tapi ada pula soalan naik. Tapi itu bagus. Warga-warga FB orang cakap dia tak nak habiskan lagi patutnya kan. Tapi baguslah warga FB ni. Dia kata sayangnya kejap dia rasa. Tapi itulah. Cikgu saya bacakan soalan cikgu. Okey. Mahasiswa debat poyo. Bajet bagus. Pandai cakap je. Suruh buat. Dialah yang paling Dialah yang paling dia yang paling lemah. Antara cemuhan dan dilema mahasiswa untuk aktif dalam perdebatan. Pandangan ahli panel dalam berhadapan situasi di atas. Saya suka soalan ni, tuan yang bertanya. Baguslah, ni soalan orang kata kebat arah tinggi ni. Saja ni nak jentik ni. Sebenarnya bukan. Manusia ni tak ada yang sempurna. Ada kena ingat tu. Kan kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Yang nak kata poyo tu, apa jaminan awak nak menilai poyo dia tu? Ada memang itu cara gayanya, berbahasanya, pakaiannya. Tak ada orang bahas nak pakai slipper, nak pakai baju t-shirt tak boleh. Saya kenalah gaya juga sikit kan. Macam kita hari saya ni kan kenalah datang macam ni. Kalau panel pakai baju pagoda apa? First impression. Betul juga. Betul. Agak mengada-ngada orang kata tapi itulah berbahas. Macam awak kena nampak gaya awak tu tahu. Tahu berapa orang lain. Tahu dah bahas tu dah. Nampak kecerdikan intelijen itu bukan poyo. Jadi kalau kita nak curi poyo, adakah kita nak beri sambung dengan kita? Baru dia tak poyo. Kan, soalan ni bagus. Saya suka soalan macam ni. Soalan yang meruntun jiwa dan perasaan ni. Maknanya tidak sama sekali. Saya nampak dari sudut positif. Bahas ni tadi, berdebat ni tadi
berjaya mendidik orang, bukan setakat bercakap di hadapan, keyakinan diri dia. It's only 90 view. Betul. Macam mana? Keyakinan diri tak ada susah tu kan. Sedang nak cakap depan orang dalam forum apa dan sebagainya. Pidato yang dia jadi MC, orang boleh guna dia banyak sudut. Tu kan, hantu budak-budak ni hebat kan, untuk berbahas dan sebagainya. Jangan. Dalam banyak titik putih, saya tanya ni balik, kenapa tengok titik hitam? Tengok putih-putih banyak lagi. Come on, Zuzon. Tapi betul Igu, jangan disebabkan nilai sedikit rosak susu sebenarnya. Tapi Igu, dia apa, untuk soalan dia ada lagi kata dalam ada lagi ni. Tapi ni orang yang sama. Orang yang tadi tanya ni. Dia tanya lagi. Buat apa berdebat? Sedangkan platform untuk menyampaikan idea tu dah pelbagai. Dalam Instagram ada, dalam WhatsApp ada. Kenapa perlu berdebat? Tak perlu berdebat. Menunjukkan debat masa kini tidak relevan. Itu mencabar tajuk kita tu. Pandangan tuan panel dengan platform pencapaian minda. Bukan sekadar melalui perdebatan semata-mata. Adakah ia bukti bahawa debat tidak lagi relevan? Itu dia nak tengok ni, kalau kena buka Google Scopus tu, nak tengok kajian tindakan PLC, R&D dan sebagainya. Saya tak mampu nak jawab dari sudut tu, tapi dari sudut pandang saya lah, sudut pandang saya. Saya rasa relevan tak relevan, awak percaya ke apa yang ada kat Instagram tu? Awak percaya ke apa yang ada kat Facebook tu? Jadi berdebat ni fakta. Betul. Tak boleh mengajak. Fakta tak boleh mengadakan. Kena ada research team dia. Kena ada bank data dia. Kena ada support team dia. Dan penyampaian orang kata pembahas itu. Perlu ada daya tarikan. Ini membentuk karakter. Betul. Kan? Dari segi soalan yang negatif ni sebenarnya kita boleh positifkan balik. Kita ajak dia. Panggil dia datang sekali. Sebab everything, semua benda dalam dunia ni ada baik, ada buruk. Betul. Kan saya pun kan. Dia ada sisi yang berbeza. Itu pandangan yang berbeza. Bahas ni boleh menguji minda kita. Hari ni kita nak bercakap dengan orang, keyakinan kita, tumpuan kita, kan, macam mana gaya kita. Itu kita perlu untuk meyakinkan orang. Tengok salesman lah. Macam mana salesman pakai. Semat gitu, blazer kan. Payah ke? Takkan perlu kan itu. Betul. Adakah payah? You nak cakap, kalau kamu katakan bahawasanya tak penting, tak relevan, saya rasa bahas ini sangat relevan sebabnya dia berbanding pada fakta. Hari ini macam mana sebenarnya bagi saya sendiri, banyak benda yang saya mungkin tak tahu tentang dasar kerajaan, dasar Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Tetapi hari ini Alhamdulillah saya perlu membaca bersama-sama dengan rakan-rakan saya hebat itu. Alhamdulillah saya sendiri membaca. Dan akhirnya saya tahu benda itu dan saya boleh mulai tupai ini. Contoh PKIS yang penglibatan swasta, penglibatan komuniti. Betul. Benda tu orang tak tahu. Tapi tu yang kesedaran itulah tadi. Kalau you pandai bahas, latih budak. Kalau you pandai kriket, you latih kriket. Kalau sekolah tu pandai pantun, mak ayah yang pandai pantun, tolong bantu. Kalau mak ayah banyak duit, maknanya bantu sekolah. Dari sudut kalau ada pelajar miskin, bantu dia makan. Sebelum ni saya mungkin tak nampak fakta tu. Betul. Sampai bila pergi bahas tu, macam ni rupanya. Kan? Ada surat berkeliling ni, bukan bahasa ayam ni. Bukan biasa-biasa kan. Tapi bukan payah. Tapi bermaklumat. Betul juga. Itulah insya-Allah. Sebenarnya saya orang cakap dah hujung-hujung ni, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu yang sudah datang, dan saya ingin mengucapkan lagi tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada cikgu dan pasukan. Pada pasukan dan saya. Pada pasukan dan cikgu. Orang cakap tim Tok Gajah kita. Tim Tok Gajah kita kerana telah memenangi. Alhamdulillah kerana telah memenangi. Cikgu Baiki tu jadi pendebat terbaik. Betul Cikgu Baiki. Orang cakap semua orang faham kita. Ya betul. Betul cikgu. Jadinya cikgu, saya kata daripada saya, orang cakap kita nak buat style dewan debat tu kan. Dengan ini dewan menyokong usul yang kita buat ini adalah relevan. Perdebatan dalam mahasiswa. Boleh ke? Boleh. Kita buat style debat menyokong usul. Menyokong usul kita pada hari ini. Saya mohon agar usul yang dibentangkan oleh daripada kerajaan ini diterima. Kalau yang dulu saya dibakar saya hangus kan. Direndam saya lemas, digantung saya tinggi. Namun saya ini tetap berpaksikan kepada usul saya tadi untuk diterima. Tapi bukan payah. Bukan payah. Itulah insya-Allah kita pun dah di penghujung acara, penghujung masa kita. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nasrul, mungkin pada Tuan Saruci kita yang mungkin tak dapat hadir kita pada sekali kita, tapi mungkin akan datang. Tapi saya dapat rasai kebersamaan. Betul Cikgu, saya rasa kehadiran tu dekat dengan kita.
Betul. Seorang munshi bahasa juga. Ya, Seorang munshi bahasa. Bukan senang dapat munshi. bukan senang-senang. Betul. Tapi itulah, insyaAllah. Mungkin kepada warga FB, insyaAllah kita akan berjumpa atau bersua di lain hari. Mungkin insyaAllah kita akan buat satu lagi program. Lepas ni insyaAllah. InsyaAllah. Kita jemput ramai lagi. Pastikan dia dapat datang. Pastikan dia dapat datang, insyaAllah. Dengan rakan-rakan yang lain tu. Pada warga FB, semoga kita berjumpa lagi. Salah silap, saya minta ampun, saya minta maaf. InsyaAllah. Daripada saya sendiri, mungkin. InsyaAllah. Jadinya, semoga kita berjumpa lagi juga. Hashtag saya senang je, jom masuk matrikulasi. Ya. Dah buka 15 Mac sampai 15 April ni. Ramai-ramai, mari masuk dari sudut. Orang kata, jangan ambil SPM abang. Betul. InsyaAllah terbuka. Alhamdulillah, dia polis matrikulasi yang baik. Baik, tak ada. Bila dah masuk matrikulasi, jangan lupa masuk mampan. Betul. Mahasiswa nak faham. Betul. Jadinya hashtag kita hari ni, jom masuk matrikulasi. Jom masuk mampan. Jom sama-sama kita memimpin mahasiswa. InsyaAllah. Okay, Cikgu. Kita mengucapkan selamat tinggal kita pada pengunjung, pada warga FB kita. Semoga kita dapat berjumpa lagi akan datang, insyaAllah. Okay. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah buka bismillah. Dia tutup pun bismillah juga. Alhamdulillah. Usul dia terima. Alhamdulillah lah. Tapi insyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.